Assalamualaikum. Selamat pagi, Hazri Samsuri daripada Kareta.my. Dan hari ini ialah hari istimewa untuk saya lah, at least. Sebabnya, sebagai seorang peminat truk pickup, hari ini memang hari yang dinantikan. Akhirnya, Isuzu D-Max generasi ketiga sudah hadir di Malaysia dan hari ini kami dapat membawanya sebentar ke Negeri Sembilan untuk kita ketahui secara ringkas apa itu Isuzu D-Max baru, best ke tidak, lasak ke tidak, power ke tidak, tapi yang pasti lawa gila bab ziot truck ni kali ni. Handsome macam aku juga. Berpeluh. Kami berada di Sembayu Villa di pantai Negeri Sembilan. Tak ada pantai tapi penuh dengan gunung ganang kat sini lah. Nah, truck pickup ni ada banyak benda yang orang cari, ya. Ada yang nak cantik, ada yang nak lifestyle, ada yang nak high tech, ada yang nak selesa dan ramai juga yang memerlukan truck pickup yang lasak sebab truck pickup itulah yang mereka jadikan kenderaan untuk kerja mereka. Dan bila kita bercerita tentang truck pickup untuk bekerja, cuma ada satu atau dua jenama sahaja yang akan orang sebut. Antaranya, yang paling selalu orang sebut ialah Isuzu. Dan kali ini, kita ada Isuzu D-Max generasi ketiga. Dia lengkap semuanya, terutama bentuk dia. Itu ialah Isuzu D-Max generasi ketiga, varian paling tinggi sekali, iaitu X Terrain dengan enjin baru 3.0 liter ganas, agresif. Jadi jom kita belajar lebih lanjut apa itu D-Max generasi ketiga ataupun nama model dia RG. Bila kita hendak mencari pasangan hidup atau nak cari girlfriend, nombor satu kita tengok wajah dia, bentuk muka dia menyedapkan hati kita. Yang ini menyedapkan hati ramai orang. D-Max baru ni bahagian hadapan dia memang agresif. Nampak betul-betul jantan dia dekat situ. Dan lampu LED lengkap dengan DRL juga LED diberikan. Untuk varian ini, even fog lamp dia pun LED. Tapi yang paling penting ialah grill hadapan dia ni dengan gigi-gigi dia tu. Tak cukup dengan tu, kat bawah pun ada garnishing supaya dia nampak lebih tough. Saya terpaksa cakap lah, saya rasa sekarang ni dalam pasaran Malaysia ni, this is the best looking pickup truck right now. Ini ialah sebuah full model change FMC, iaitu sebuah model yang betul-betul baru. Daripada kerangka dia, leather frame dia dan badan dia, enjin dia baru. Dalam dia pun baru. So sebelah luar kita boleh nampaklah over fender ni dah ada kat sini dah standard dah kat sini. Roda alloy warna hitam dengan design yang simple ni. Saiz dia 18 inci. Kemudian untuk varian X-Terrain, dia ialah varian V-Cross. So V-Cross ni kalau dalam D-Max kita tahulah varian paling tinggi sekali. So V-Cross ni dia letak kat tempat yang unik juga, dekat sini, kat atas tinggi ni. Jarang orang letak kat sini Ada orang dia letak fridge magnet dekat sini. Kena kutuk dengan aku padan muka kan. Okey. Dan kemudian railing kat tepi ni, footstep ni, phone alloy warna hitam. Kita ada juga roof rail yang kecil dekat sini ni, pun warna hitam. Dan belakang ni, sebenarnya di belakang ni ada sports bar, tetapi optional, ya. Bagus juga tu sebab ramai yang buka jadi rugi. So untuk Isuzu optional. Awak nak ke tak nak? Sebab kalau kita nak pasang roller atau kita nak pasang cover atau pasang cabin, kita tak perlulah nak beli roll bar tu. Okey, now kat belakang dia ni X Terrain 4x4 diff lock.
Truck pickup ni belah belakang dia ni memang susah sedikit lah untuk design. Sebabnya standard lah, lampu dekat tepi, kemudian ada pintu kat tengah dan bumper. So macam mana nak jadi lebih kreatif dan nak jadi unik? Isuzu nampaknya dah jumpa dah resepi tu. Lampu dia ni ada mainan LED dalam ni. So sebelah malam nampak memang daripada jauh kau akan tahu this is the new D-Max. Dan clear plastik yang tutup dia ni pun cantik, berlekuk, berjenih lah. Bumper dia ni pun design dia dah macam kereta. Dia bersekali dengan body dia sekali. So kalau kita nak tukar bumper besi, kita berfikir 2-3 kali lah sebab cantik ni. Serius cantik bumper dia ni. Dan X-Terrain, supaya semua orang tahu, ini varian paling mahal sekali. Dan bed lining dia ni pun sampai ke atas. Kat sini saya suka Isuzu. Dia tahu orang kerja nak pakai apa dia. So dia letak bed lining sampai habis atas ni, supaya bila kita letak tangga ke, barang lain ke, tak calar body. Sebab ada lining ni sebelah dalam. Sekali lagi, Isuzu Practical. Ada juga ni tray ni. So kita letak barang, kita boleh tolak. Nak ambil barang, tarik, ambil. So ini practical. Dan untuk pintu dia ni pun ada damper. Turun pun lembut, naik pun senang. Betul kan? Handsome, gagah, practical. So bahagian luar dia ni kita dah cover kan? Belum, ada lagi sikit lagi barang-barang kecil yang kita takkan perasan. Nombor 1, wiper. Wiper dia ni ada built-in spoiler. Kenapa wiper kena ada spoiler? Supaya bila dia bergerak, angin tu tekan getah ni, blade dia ni, supaya lagi kuat nak mengelap. Itu satu. Nombor 2, kan kita ada nozzle untuk windscreen washer, keluar air tu. Untuk truck D-Max baru ni, the nozzle is here. Sekali dalam ni. So design dia lebih clean. Last sekali, windscreen dia ni sendiri, windscreen depan ni ialah anti-infrared. Ini bermakna UV tak dapat masuk. UV inilah, ultraviolet ray inilah yang menyebabkan panas. So, kabin dia ni, walaupun kita tak tinted depan ni, dia dah kurang panas. Itu satu benda yang saya kira berani untuk Isuzu buat, kerana ia adalah satu benda yang saya rasa salesman pun akan lupa nak cakap. Anda pun tak boleh nak cerita kat orang, "Oi, windscreen aku lain." Sebab tak nampak. But in reality, fungsi tu ada, Isuzu tambah supaya kita lebih selesa dekat dalam. Dan dalam dia ni lah yang kita kena tengok sekarang. Sebab awesome dalam dia. Tapi seriously, sebelah dalam dia ni, okay, you have a lot of soft touch panels. Ini bermakna Isuzu betul-betul serius dalam permainan truck pickup untuk lifestyle, untuk segmen lifestyle. So, the whole dashboard ni is soft touch plastic. Ini dah macam brand Mak Saleh satu tu kan. Macam Ford lah, habis cerita Ford Wildtrak. So ni Ranger Wildtrak tu. Tapi dia tetap masih lagi Isuzu nak praktikal. So kat atas ni ada bin untuk letak barang. Okay, this is good. Alright. Dan seat dia ni pun lebih cantik daripada seat kereta. Dan dia menggunakan sejenis foam yang dapat menyerap gegaran dengan lebih bagus. Center console dia ni pun soft touch plastik. Door panel pun soft touch plastik. Steering dia ni lebih kecil. Design pun baru. Nampak cantik. Dah macam kereta betul. Even dia punya gear knob ni pun dah design baru. Ada a few buttons here and there. Sini ada cubicle lagi letak barang kat sini. Dan ini ialah apa tu kita panggil bottle cup holder yang paling unik pernah saya jumpa. Unik bukan apa, bentuk dia sama je lah. Cuma dalam siut. Lubang dia saiz sama, tapi lubang dia dalam. Macam benda aku boleh sumbat dalam ni. Okay, yang ni saiz biasa lah. Door cut design dia ni, okay, panel pintu dia punya design ni pun saya memang respect. Dan especially masa saya cakap tadi, steering dia ni yang lebih kecil dan nampak macam kereta. It looks very sporty lah. Dan susunan butang-butang dia ni mudah, okay. Dan yang ini ni betul-betul mengingatkan saya pada BMW. Ya, toggle switch ni. And ini memang mudah untuk digunakan. Serius, macam BMW. Dan kemudian kita ada atas ni pun ada tempat barang. So ini
Saya rasa yang lama pun ada. So ini memang praktikal lah yang ni. Untuk glove box, kita ada satu dekat atas, satu kat bawah. Sekali lagi, dia memang orang kata premium lah. Dan ini dia. This is the star of the dashboard lah. Okay, touch screen dia untuk variant X-Terrain. Size dia ni sini ke sini 9 inci. Jika anda peminat tegar Apple CarPlay macam saya, yang ini pun ada Apple CarPlay. Nampak? Cuma satu je lah. Kalaulah Apple CarPlay ni wireless macam BMW, macam Mercedes, sure best kan, sebab kereta-kereta mahal je lah yang ada. Yang ini ni tak payah ada wire rupanya. Ini Apple CarPlay wireless dalam truk pickup. Ya Allah, gila kayanya aku rasa. Kemudian kita pergi ke tempat yang penting untuk driver dah. Nombor satu, kalau nak masuk off-road tu, untuk truk pickup 4x4 dia ada gear mode selector lah. So dekat sini lah, kita macam biasalah, dia ada 2H, 4H and 4 low. So dulu butang ni letaknya kat sebelah kiri, now sekarang sebelah kanan. Jadi khas untuk driver saja. Awek kau kat sebelah ke, tak boleh nak main-main. Anak sepatutnya dah duduk dalam car seat, tak boleh dah nak kacau benda ni. Lagi satu kat depan ni kita ada apa? Kita ada, sekejap, mudah sikit nampak. Okey, ni ada USB port dekat depan ni. Dan sini ada 12 volt socket. Okey. Dan push start button. Dan dekat sini pun ada satu lagi skrin kecil dekat sini yang berwarna-warni. Kunci D-Max kali ni pun nampaknya macam design dia ni macam dekat tempat enjin dia tu. Kan? Cover enjin dia tu. Alright, dan memang cantik. Okey. Dan dia ada fungsi yang paling saya suka kat sini ialah dia ada auto start lah, auto remote start. Maknanya boleh start daripada luar. Dan yang ini, lupa nak cerita, auto dim rear view mirror. So, dia memang boleh cut off silau tu. Kalau tidak kita pakai yang manual kan, tarik ada toggle tu kan. Yang ini dah automatic. Okey, ini dah memang macam untuk kereta mewah dah lah. Selain daripada warna coklat ni, kita ada banyak surface play dekat sini, surface material. So dekat sini surfacing dia lain, saya ada dengan jahitan benang dekat sini. Dan kita ada glossy black piano finish dekat sini ni. Dan aircon vent ni pun rasa dia sangat refine. Dan ini walaupun ini hard plastik dia. Plastik keras tapi nampak cantik design ni, berjenis. Kau tahu tak berjenis? Ya. Dan ini ada satu lagi cup holder kat tepi ni. Kalau cup holder tak benda lain pun boleh kat sini. So ni dia. Ini bukannya truck komersial dah lagi dah. This is better than some of the lifestyle pickup truck dekat luar tu. Syabas Isuzu, dalam ni sahaja dah aku dah bagi tabik spring aku kat kau. Selain daripada ceiling warna hitam ni, kita pun ada cermin kat sini lah. Siap lampu kali ni bang. Okey, dan dekat tengah ni kita ada sunglass holder kat sini ni. Dan dekat bawah ni pula ni, terak selalunya. Ada juga babe. Ada lampu tak? Ada lampu juga. So aku pun boleh repair lipstick aku dekat sini. Weh, ini betul-betul game changer lah untuk Isuzu D-Max kali ni. This is good. Belah belakang dia ni pun memang up daripada yang dulu tu lah. Okey, nombor satu apa yang kita ada ialah dekat center console ni sendiri, tempat letak barang, ada USB port dekat sini satu. So I'm guessing kalau you charge phone you, then you can put your phone here. Dan ada aircon vent dua dekat sini ni. Lantai bawah ni hampir rata. Siap, satu kita boleh letak dengan mudah, letak payung kat bawah ni. Ada armrest, ada Isofix tether kat belakang ni. Ada benda ni lagi, cangkuk ni. Dan dekat atas ceiling ni, korang nak nampak benda apa ni? Ini ialah Twitter. Depan sana tu pun ada Twitter. Kat sini pun ada Twitter. Ada 8 speaker untuk audio system dia. Hebat tak hebat bunyi dia? Okey lah. Untuk truck pickup pada pendapat saya, bunyi dia okey, boleh diterima. It's enough lah. The bass is enough. The travel is nice enough. The staging also is not too bad lah. Boleh lah untuk truck pickup. Ya. Dan tempat pegang dia ni, ni kat tepi ni. Sebesar alam dia bagi ni. Duduk saja je belakang ni. Truck pickup memang ada tempat simpan dekat bawah seat dengan belakang dia ni. So kat bawah dia ni ada satu lock tepi ni, kita tarik. Buka yang ini saja. Bukan yang tu. Yang itu boleh buka lain kan. Sana pun boleh buka. So macam biasa bawah ni kita ada tempat letak barang lah. Okey. Dan
Yang ini pun senang, dia tak terlipat. Nampak? Kita boleh tarik dia balik naik atas. Holy shit, that is so nice, man. Ni lagi, kita tarik lagi. Jadi ini bermakna apa tau? Kita boleh naikkan ini saja. Ni boleh duduk, orang boleh duduk. So, yang ni kita ikat dekat belakang. Kita boleh bawa barang yang tinggi lah. Pasu ke apa ke letak barang. Tapi orang boleh duduk sini. Dan kalau kita nak perlukan ruang lebih besar, we pull this down. We push this up. Dan sini boleh letak barang. Tetap boleh naik 3 orang. Nampak tak praktikal dia kat situ? Saya rasa hanya D-Max je yang ada benda ni lah. Untuk varian X-Terrain, dia datang dengan enjin 3 liter turbo diesel. Code name dia 4JJ3, 4JJ3. Yang dulu tu 3 liter juga 4JJ1. So apa beza dia? Ada beza dia. Contohnya daripada segi tenaga maksimum, yang ini 13 PS lebih power daripada yang dulu. So yang ini kita ada 190 PS. Daripada segi daya kilas ataupun torque, yang ini ni ada lebih 70 Nm lagi tinggi daripada yang dulu. So we are talking about 450 Nm of torque, 450 Nm. Transmisi 6 kelajuan dengan different ratio yalah, okey. Dan yang paling penting sekali, water wading. Berapa dalam dia boleh masuk air? Yang ini, dulu 400 sahaja. Yang sekarang ini sudah 800, brother. 800 mm ketinggian air yang dia boleh redah. Cuma kena ingat, bila nak masuk air tu, engkau bukannya tengok cerita Hollywood. Ini bukannya Camel Trophy, ini bukannya Rainforest Challenge. Ini truck standard, hidung dia dekat atas ni. So bila nak redah air tu, perlahan-perlahan lah. Kalau ada kenderaan besar kat luar tu, berhentilah. Sebab bila ombak air tu naik ke atas, masuk sini, masuk airbox, kau pun call tow truck nanti. Okay, but still, 800 mm, wah, itu dah terror dah tu. Atas jalan raya, benda pertama sekali yang kita akan perasan ialah kadar NVH dia, noise, vibration, harshness yang lebih rendah daripada truck D-Max yang dulu. So dia memang lebih senyap dan gegaran pun kurang sangat. Yang paling saya rasa sangat ialah seat dia ni. Seat dia ni memang macam bucket lah. Sedap pula tu kan. Dan steering dia yang ke depan ni, layout, semua kelengkapan ni memang mudah untuk dicapai. Everything is here. Even button dekat steering ni pun senang untuk kita gunakan dan untuk kita fahamkan. Meter display kat depan ni bagus juga ni sebenarnya. Dia ada banyak fungsi. Dia ada trip A, trip B, dan kemudian dia ada fuel consumption meter kat situ. Ada bar graph apa semua situ. And then dia ada sistem ADAS dia tu. Maknanya dia ada smart cruise control, which boleh hook dengan kereta depan tu, dia akan follow. Dan dia ada crawl mode. Maknanya kalau masa traffic jam, berhenti sekejap, kereta depan tu berjalan, lepas 1 saat atau 2 saat, dia akan follow balik. Berhenti, follow balik. Kebanyakan kereta, saya truck pick up, saya tak sure. Kebanyakan kereta memang crawl mode ni jarang ada. Bila berhenti, dia off terus. Kita kena tekan minyak. Yang ni tak, dia boleh follow. Alright. Cuma sistem ADAS dia ni, yang dia tak ada ialah dia ada lane keep assist. Dia bagi warning saja bila kita masuk ke lane lain, tapi dia tidak boleh correctkan guna steering wheel. Dia tak boleh betulkan guna steering wheel sebab steering dia ni masih lagi hydraulic. Ini ialah hydraulic power steering, bukannya elektrik. Now, rasa dia ni, steering dia ni, okey, semua orang tanya dengan saya, macam mana handling dia ni? Okey. Now, handling dia ni nombor 1, steering dia ni lebih solid daripada dulu. Solid as in lebih telus lah, lebih rasa lah, lebih meatier, lebih banyak feedback daripada dulu dan tak rasa longgar, tak ada rasa loose macam truck pickup zaman dulu tu tak ada. So steering dia ni memang lebih sedap. Ngauman enjin tu pun dah tak ada. Okay, so dah tak ada rasa macam lori sangat lah. Suspension wise, Isuzu cakap memang dia dah buat banyak perubahan kepada mounting dia. Even susuk atur, damper dia pun semua dia dah tukar. Sebab ini memang model baru terus. Saya rasa dia lebih baik daripada D-Max yang dulu, RT50 tu, RT dulu tu. Yang ini, RG ni memang lebih baik lah. Lebih baik daripada segi apa? Dia nak serap hum tu, bunggul-bunggul tu, macam bridge joint ni. Bolehlah rasa dia lebih baik daripada yang dulu. Cuma dia tetap ada rasa truck pickup dia kat situ tu. Dan yang ini mungkin pada pendapat saya akan disukai oleh peminat-peminat tegar truck pickup.
Daripada segi power, ya memang dia ada 450 Nm of torque. Tetapi atas jalan raya biasa macam ni, kita takkan dah rasa sangat. Jangan cakap, oh tak ada rasa pun, tipu lah ni. Bukan. Ada 450 Nm of torque tu bila kita nak bermecut daripada keadaan pegun. Kau try lah full throttle dia. Memang dia pergi cepat benda ni. Okey? Memang masa tu baru terasa 450 Nm dia tukar gear. Time tu dia memang laju lah. Dan bila mendaki pun 450 Nm of torque tu boleh dirasakan bila kita mendaki. Macam tadi kita pergi tempat resort tadi tu, apa Sembayu tu, memang bukit curam boleh rasa dia naik. So daripada segi lain, macam saya cakap tadi lah, dalam dia ni, kabin dia ni memang lebih selesa, lebih cantik, lebih premium. Memang puas hati duduk dalam dengan skrin 9 inci kat depan ni. Bunyi angin pun very minimum. Nampak? Bunyi enjin pun adalah sikit kat depan tu. Tidaklah sampai mengganggu ruangan kabin. Yes, nice job Isuzu, nice job. Subhanallah, lawa kan? And we are only like what? 70 kilometers away from Kuala Lumpur. Cantik yang amat dekat sini ni. Now, bila kita tengok benda macam ni, pemandangan hijau, alam semula jadi, kita rasa relax, rehat, kan? Kita rasa sedap hati, kita relax lah, tak ada apa-apa, blood pressure pun turun. Sama juga dengan kenderaan sebenarnya. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa enjin dia besar, power dia banyak ni saja? Untuk Isuzu D-Max lah. Sebab dia kata ada truck yang 2 liter tapi power lagi tinggi. Ada yang 2.5, power pun sama. So yang ni kenapa 3 liter? Tapi power dia lebih kurang sama dengan yang lain. Ada sebab dia. Isuzu percaya jika enjin itu dalam keadaan yang rehat macam sekarang, dia dapat bekerja dengan lebih lama, dia dapat menggunakan minyak dengan lebih sikit, lebih jimat, dan dia tahan lebih lasak. So itu prinsip untuk Isuzu. The engine must be in a relaxed position. Maknanya enjin tu tengah relax lah, dia tak payah nak strain, tak payah nak under pressure. Itu penting bila kita nak bekerja. Dan itu jugalah yang akan merendahkan kos penyelenggaraan kita bila kita memiliki kenderaan tersebut. Sekian sahaja daripada saya, Hazri Samsuri, Kareta.my. Terima kasih kepada Isuzu Malaysia. Dan jangan risau, kami akan buat lagi review yang lebih lengkap sebab kali ini kita ada cuma 1 hari saja dengan D-Max baru tu. Tunggu untuk video penuh kami nanti. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.